Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana cikgu nak bagi soalan ataupun latihan ujian, karangan, struktur, kemudian minta pelajar ambil gambar karangan mereka yang mempunyai beberapa muka surat. Kemudian nak submit. Okey, so ini saya tunjuk contoh kalau anda menggunakan device Apple, yang ini saya gunakan iPad ataupun iPhone anda pun boleh gunakan. So saya gunakan tutorial ni sampel melalui iPad dulu ataupun iPhone. Okey, first of all contohnya ini adalah Google Classroom cikgu. Okey, di mana cikgu create satu latihan. Sebagai contoh saya bagi dekat classwork bahasa Melayu karangan, sebab karangan kadang-kadang melibatkan banyak muka surat yang pelajar nak submit. Okey, tetapi kita nak pelajar menulis secara manual. Okey, kalau menulis saja manual, kemudian kita nak contohnya 4 muka surat karangan, tapi nak dalam PDF kan susah. Okey, so saya akan tunjukkan macam mana cara dia. Okey, ya, yang pertama sekali adalah okey, sebagai contoh ini sebagai guru anda bagi soalan. Okey, ini dalam Google Classroom guru anda bagikan soalan kepada murid. Okey, kemudian assignkan dia ataupun bagikan latihan. Kemudian saya akan bukakan saya sebagai student. Okey, contoh saya as a student. Okey, apa yang saya akan nampak? Contohnya saya akan nampak ujian yang latihan yang diberikan ataupun ujian ataupun peperiksaan diberikan oleh guru. Okey, saya pergi kat classwork as a student. Okey, dan okey, ujian esei. Okey. So jadi saya as a student saya akan nampak soalan dulu. Bila saya dah nampak soalan, saya jawab secara manual di kertas kajang. Okey. Once bila saya dah manual secara di kertas kajang, macam mana saya nak submit tugasan ni? Okey, cara dia adalah kalau menggunakan iPhone, anda boleh menggunakan aplikasi Notes. Okey. Aplikasi Notes, okey, tekan lama sikit ataupun buka, pergi kepada scan dokumen. Okey, pastikan dah jawab dululah. Pelajar dah jawab baru dia boleh buat kaedah ni. Okey, ni contoh muka surat pertama, okey. Muka surat pertama pelajar pun snap. Okey, ni karangan muka surat pertama. Okey, lepas tu anda keep scan untuk pergi kepada muka surat kedua. Okey, ni contoh je, ni contoh. Contoh ini adalah manuskrip pelajar. Okey, ni manuskrip muka surat kedua. Ambil gambar lagi dulu, jangan save. Okey, lepas tu keep scan. Okey, manuskrip muka surat ketiga. Manuskrip muka surat ketiga. Ambil gambar. Keep scan. Kalau nak adjust. Dan contohnya ini adalah manuskrip muka surat yang keempat. Maknanya kalau ada 5 muka surat, ambillah gambar sampai 5 muka surat. Okey. Okey, kalau dah selesai, okey. Kalau dah selesai, just tekan bawah ni, pelajar perlu tekan save. Once bila pelajar tekan save, okay, pelajar akan nampak dia punya manuskrip ni. Jadi macam mana nak submit? Okay, macam mana nak submit adalah pergi 3 titik di atas. Okay, pelajar akan share. Dia cari dia punya Google Classroom. Sorry. Dibuka, dia share. Okay, sorry. Jadi cara dia adalah pelajar buka je mana-mana satu muka surat. Okay. Di atas ni ada butang share. Klik share. Pergi kepada Google Classroom. Ini ID student Ini adalah device student. Bila dia pergi share, okay, first kali dia akan jumpa Google Classroom dia. Dia akan okay, ni contoh as a student ni tadi. Okay. Tak nak switch. Jadi saya akan tengok apakah latihan dia yang mana tadi. Okay. Latihan dia dalam kelas test run ujian 3. Okay. Lepas tu attach to assignment. Kemudian cari latihan mana? Ujian esei bahasa Melayu tadi. Okay. Ujian esei bahasa Melayu tadi. Nampak? Automatik sistem akan hantar. Okay. Kemudian done. Okay. Jadi, di dalam Google Classroom pelajar ni tadi, okay, saya tengok ini sebagai pelajar. Kita loading sekejap. Okay, kita lihat as a pelajar ni, ID pelajar.
Okey, so dia dah submit sebenarnya. Okey, jadi macam mana student nak tahu dia submit? Okey, kita lihat dia kat assign ni, nampak? Bila dia tekan dekat assign, dia akan ada ini tadi. Okey? Cuma sistem ni tadi dia detect atas nama modul transaksi lah. Nanti sebenarnya boleh rename dia, okey? And then hand in. Bila pelajar dah hand in, apa yang berlaku kepada Google Classroom cikgu adalah saya akan back balik. Kita as a teacher. Okey, bila kita pergi kat Google Classroom, cikgu ni apa yang cikgu nampak Pergi dekat Google Classroom, ni dah hand in, pergi back. Saya pergi as a teacher, saya tukar kepada, salah ID. Saya pergi kepada Google Classroom cikgu tadi, Google Classroom saya sebagai cikgu. Saya tengok balik essay tadi, pergi dekat classwork. Okey, saya tengok dekat essay tadi, dah submit ke belum? Bila saya pergi dekat ni essay BM tadi, Pak, saya dah nampak dah seorang handed. Okey, iaitu contohnya Auni, dia dah handed. So bila Auni dah handed, saya as a guru saya nampak lah. Saya pun buka lah dia punya manuskrip dia. Okey. Nampak? Terus je 4 muka surat manuskrip dia, dan macam biasalah kalau kita nak tanda, kita mark up lah. Okey. So warna merah. Okey, contohnya nama 2 markah. Okey. Okey, lepas tu nak tengok muka surat kedua, tekan save. Okey, dah tanda. Kita lihat pula muka surat yang kedua pula. Dia sebenarnya bila kita tanda ni, nak tanda dia muka surat kedua, kita kena ni tanda, kita kena anak panah ni anak panah. Muka surat seterusnya. Okey, muka surat seterusnya, tekan anak panah tepi ni je. Okey. Lepas tu kalau dah selesai, tekan save. Okey, bila tekan save, kita dah bagi markah kan? Bila dah bagi markah tadi, okey, mana transaksi yang last tadi? 1 ni kan, sebab ni tak jadi ni kan? Salah, saya padam yang ni. Jadi cikgu dah bagi markah, cikgu letakkanlah markah berapa? Contohnya markah yang saya berikan kepada dia ni adalah 67 markah. So, dia return. Hantarlah kepada pelajar. Okey. So, yang ni kaedah kalau anda menggunakan iPad ataupun iPhone. Student menggunakan iPad ataupun iPhone, cara nak submit dia. Okey. Sekian, terima kasih.